Hello, this is Palom. This is my home office where I found myself on March 18th, 2020. That was the day when the Malaysian Prime Minister announced the movement control order in response to the COVID 19 pandemic crisis. Challenges? There were many. Business? You bet. Financial? Oh my goodness. The share market was crashing down as though the world was going to end the next day. Not able to see friends, not able to get to work, not able to travel, kind of frustrated me. I was sad, down, and depressed like many others. But there's a saying in life that life can only be understood backwards, but it has to be lived forwards. Remember what Robin Williams said in one of his movies, Carpe diem, seize the day. Many of us have forgotten the simple joys of lives, celebrating what we have rather than what we don't have. His Excellency Thakur S. Padam, the former Minister of Education, Bhutan, obviously you know that Bhutan is famous for its Gross Happiness Index, suggested we rename it as Reflections of an Entrepreneur. So here I am with my 16th book, The Reflections of an Entrepreneur. And the book is being published by University of Malaya Press. It's such an honor and a privilege. As you know, University of Malaya is Malaysia's oldest university, as well as 59th on the QS international rankings. Here I am in the next few minutes, hoping to share some ideas from the book for you. I found that I had time in abundance during this period. On a normal day, I would come down, have my breakfast, get into the car, and speed away to work. But here I was, able to smell the roses in my garden, admire the willows, sit down in my living room for a moment, and reflect on the past. It's ironical that many said there was nothing much one could do during this time, but I found that there's much that we could do. All of us have points of view, and we articulate these points of view into stories of our life, stories of our family, stories of our friendship, stories of our relationships, stories of our identity, stories of life. And I think to me, it was important that we articulate these points of view into stories for us to reflect on the past to move to the future. To those entrepreneurs who struggle through this crisis, I just had one thing to reflect upon. I was an entrepreneur by choice, even though I learned about communism in the corridors of the university. I was a great admirer of Lenin, but then I realized that it was not so much about a political dogma. It was about life, the way we wanted life to be. We wanted to make sure the quality of life was good. We wanted to make sure that we cared for people. And that took me finally to politics. Politics. If you ask the 16th President of the United States of America, Abraham Lincoln, he had this to say: if you want to test a man's character or a woman's character, give them power, and you'll know why. So, they say politics drives economics and economics drives politics. But to us, to anyone, we need just an understanding of politics. It has been a challenging period for the world, for the country, for communities, for most of us. People have lost jobs, people have struggled, people have gone through mental challenges. But the key thing is to remember what Amir Khan said in his famous Indian movie, Three Idiots. He said, all is well. All is well. Stay safe, stay healthy, stay good. Last but not the least, stay happy. Remember Robin Williams, Carpe diem, seize the day. Thank you for listening. Thank you.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam hormat saya ucapkan kepada anda penonton semua. Pada hari ini saya bersama dengan seorang tokoh dan juga penulis sebuah buku pilihan raya demokrasi di Malaysia, tanding pilih menang dan takbir. Bersama saya adalah Dr. G. Manimaran. Dr. G. Manimaran, kalau saya boleh kenalkan, merupakan seorang wartawan terkemuka yang membuat liputan banyak membuat liputan bidang politik dan pilihan raya sejak awal era 90-an lagi, 1991. Dan beliau juga pernah meramal dengan tepat PRU 9, PRU yang pilihan raya yang ke-9. Dan kalau saya boleh ceritakan kepakaran beliau adalah dalam membuat liputan pilihan raya yang turut diiktiraf oleh kerajaan Malaysia apabila dilantik sebagai ahli ERC pada tahun 2018 hingga 2020. Jadi bersama saya Dr. G. Manimaran, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini di Penerbit Universiti Melaya. Dan sebelum tu, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Dr. Manimaran kerana berjaya kejayaan menerbitkan satu buku yang amat pada saya kiranya komprehensif dan karya yang amat penting untuk kita semua miliki. Tahniah kami ucapkan sekali lagi. Dan sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan panas saya boleh kata soalan-soalan tidaklah panas, tapi soalan-soalan yang penting mengenai buku beliau. Pilihan raya ada satu proses yang amat panas, proses yang bertolak balik kepada macam-macam isu dan juga perkara-perkara yang terjadi sebelum, semasa dan selepas pilihan raya itu sendiri. Okey, jadi kalau kita boleh teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, kita tahu tentang buku ini, boleh membaca buku ini, tapi kalau boleh diceritakan dengan lebih lanjut, apa yang ada di dalam buku Pilihan Raya Demokrasi? Terima kasih kerana memberi ruang dan terima kasih juga kerana pihak penerbit Universiti Melaya kerana sudi merealisasikan impian untuk menerbitkan buku ini. Dan buku ni kalau tanya saya, memang saya telah rancang dah lama. Impian saya dah 3-4 tahun lepas. Saya kata mesti ada satu buah buku tentang pilihan raya yang komprehensif, yang holistik, semua maklumat kena ada dalam satu buku. Buku ni kita hasilkan dalam bentuk itu, format. Saya bincang dengan seorang lagi penulis, Tan Sri Rashid. Semua orang kenal lah siapa. Kalau kita tahu pilihan raya, kita kenal Tan Sri Rashid. Rashid ialah pilihan raya. Dua-dua itu sinonim, Rashid dengan pilihan itu sinonim. Dan secara kebetulan bila saya berada dalam ERC di bawah kepimpinan beliau juga sekali lagi, dan saya kata mainlah kita, mengapa tidak kita terima satu buah buku. Beliau adalah satu, bagi saya, universiti bergerak dalam pilihan raya. Semua maklumat beliau ada. Saya kata okey Tan Sri, bagi maklumat saya akan kupas dan saya pergi cari statistik, gambar yang 70 tahun lepas punya gambar yang kita tak pernah tengok. Gambar pilihan raya orang bawa peti undi naik basikal. Tahun 95, 99, 59. Ya. Orang kira undi gunakan bakul besar. So gambar-gambar ni kami masukkan. Dan saya cari gambar-gambar yang daripada ARKI, daripada SPR dan pelbagai sumber, Jabatan Penerangan dan pelbagai sumber. Dan rakan-rakan media memberikan gambar yang mereka ada. Ada lebih kurang 80 gambar. Sesuatu yang kita tak pernah atau jarang-jarang lihat semasa proses pilihan raya. Dan saya juga masukkan satu aspek. Of course, saya boleh bagikan pada 3 komponen buku ni. Buku ni unik, memang unik. Memang kita ada banyak buku pilihan raya, orang menganalisis tentang pilihan raya. Tetapi kita untuk membawa rakyat, stakeholders ni bukan hanya yang kita selama ni kita tahu stakeholders pilihan raya hanya parti dan calon yang bertanding saja. Actually stakeholders ramai, setiap rakyat malah stakeholders. Sekarang lagi kita nak pergi ke undi 18.
Orang besok habis SPM aja dia akan pergi mengundi. Jadi calon pun. Mengundi yang jadi calon. Buku ni antara mereka untuk pelajar sekolah, guru pelajar sekolah, universiti, pemilih orang nak mengundi, pemilih nak jadi calon, pekerja parti, kaki tangan ejen, kaki tangan agensi kerajaan yang akan jadi petugas pilihan raya. 100 ribu setiap tahun. Setiap kali ada pilihan raya 100 ribu orang akan terlibat sebagai petugas. Parti yang bertanding, kita ada lebih kurang 50 parti yang berdaftar, lebih dari 50 parti berdaftar dengan SPR. So mereka semua memerlukan satu panduan pada menjelang pilihan raya, especially sekarang kita nak orang bercakap tentang pilihan raya ke-15. So saya rasa buku ni akan sesuai untuk pilihan raya ke-15. Dan kita juga memasukkan tadi saya sebut kronologi, dan kita masukkan ke sistem dan proses pilihan raya. Ada lebih daripada 30 proses. Kita selama ni kita tahu proses pilihan raya hanya melibatkan kita pergi mengundi balik. Sebenarnya ada 30 proses. Daripada pembubaran parlimen, pembubaran Dewan Negeri sehingga keputusan itu diwartakan. Sehingga kerajaan baru dibentuk. Sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat. Ya, sebab kita tahu dalam proses tu kalau kita lihat hanya lihat melalui televisyen, dia telah diringkaskan. Dia telah diolah supaya mudah untuk difahami oleh rakyat, oleh pengundi terutamanya. Okey, baik doktor. Kalau boleh diceritakan apakah sumber ataupun inspirasi yang memberi doktor semangat untuk menulis buku ni? Kalau boleh diceritakan. Ya, pasti memang seperti saya kata tadi, saya cita-cita untuk keluarkan buku ni 4-5 tahun lepas. Ya, sebagai satu buah tangan lah kiranya. Sebab saya memulakan bidang kewartawanan tahun 1991. Masa tu saya dah kenal Tan Sri. Masa tu di SPR sebagai institusi SPR. So saya buat liputan politik dan liputan pilihan raya. Saya bekerja di utusan masa tu tahun 94. Saya dah diberi tanggungjawab untuk menghasilkan serta menghasilkan the process untuk rakyat, untuk pembaca mengetahui dalam bentuk ringkas media. So benda tu maklumat dan pengalaman saya sebagai wartawan dulu 22 tahun, lebih 20 tahun, lebih hampir 30 tahun saya menganalisis pilihan raya. Saya lihat bahawa kita kena bukukan pengalaman saya, pengalaman Tan Sri kena bukukan. Kemudian saya masukkan tahun 94 saya dapat meramalkan pilihan raya tahun 95 bila. So dengan tepat saya kata 94 saya meramalkan pilihan raya 95 akan adakan bulan April. So saya bila sepanjang 20 tahun, 30 tahun ni saya ada banyak pengalaman. Saya membeli buku-buku laporan pilihan raya lepas. Daripada pilihan raya pertama, saya simpan dan buat koleksi. So maklumat-maklumat ni sangat membantu saya. Pengalaman secara di lapangan, bercakap dengan orang-orang berpengalaman macam Tan Sri dalam pilihan raya. Semua maklumat tu saya kumpul dan saya kata kalau kita tinggalkan bidang kewartawanan, suatu hari kita ada satu buku untuk rakyat sebagai rujukan. Baik, so maknanya satu kajian yang amat tuntas. Maknanya bukan kajian yang cetek, yang dicedok daripada mana-mana maklumat yang tidak sahih. Maknanya doktor dah membuat satu kajian yang sangat komprehensif daripada mula proses pilihan raya tersebut hingga rentetan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Baik doktor, kalau boleh kita terus soalan seterusnya saya ingin mengetahui apakah mesej utama yang cuba disampaikan melalui buku ini, dan kedua kalau boleh doktor sasarkan mengapakah buku ini, buku Pilihan Raya Demokrasi di Malaysia ini sangat relevan untuk dibaca? Nama itu sendiri menunjukkan perkara itu yang saya tanya soalan tersebut. Pilihan Raya Demokrasi. Semua negara mengadakan pilihan raya. Tak banyak negara mengadakan pilihan raya demokrasi. Kemudian tajuk subheading tu tanding, pilih, menang dan tabir. Itu menunjukkan bahawa satu proses yang menyeluruh. Kita kena tahu kriteria dan syarat-syarat untuk bertanding. Kita kena tahu kriteria dan syarat-syarat untuk memilih
calon yang betul, calon yang sesuai untuk ikut kita punya kemahuan, iaitu pemilih lah, rakyat. Lepas mereka memilih, mereka ada yang menang, ada yang kalah. Lepas kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau menang, apa dia punya kesudahan? Bermaksud mereka mendapat mandat untuk mentadbir. Ya, betul. Jadi maknanya pilihan raya itu adalah sesuatu yang demokrasi melalui suara rakyat, melalui pemilihan yang dibuat sendiri rakyat yang memilih, kan? Betul. So rakyat kena tahu apakah syarat-syarat yang terbaik untuk mereka kena tahu kalau mereka nak buat pemilihan. Mereka ada, dalam buku ni kita menceritakan tentang hak dan tanggungjawab sebagai seorang pemilih, pengundi. Hak dan tanggungjawab. Setiap rakyat ada hak untuk pergi ke pusat mengundi dan memilih. Apa hak mereka? Mereka boleh minta kertas, contoh pergi sana mereka dapat kertas undi. Kalau kertas undi terkoyak, kita boleh minta kertas undi gantian. Sesuatu yang Contoh, ramai tidak tahu. Ramai yang tak tahu tentang perkara ini. Kalau ni kita ada tentang cara-cara untuk memangkar kertas undi. Kita ingat bahawa kita memangkar kertas undi, kita hanya letak X. Tetapi pangkar. Tapi kita boleh juga tanda titik, contoh, ataupun tanda right. Ini semua dibenarkan dalam undang-undang, contoh. So, tanggungjawab mereka, tanggungjawab hak dan tanggungjawab mereka mengundi, pergi mengundi, kertas undi tidak boleh dibawa keluar. Tanggungjawab, contoh. Dan buku ini juga ceritakan secara ringkas hak dan tanggungjawab wakil rakyat. Kita memilih, kita hantar wakil rakyat pergi parlimen ke Dewan Negeri. Kita tak ada mana-mana bahan rujukan secara bertulis yang kita tahu tentang hak dan tanggungjawab seorang wakil rakyat. Buku ni ada. Sebab tu kami letak pilihan raya demokrasi jalankan dengan demokrasi, dengan ada di tata cara. Kita patut berbangga dengan sistem itu, walaupun ada kekurangan kita patut bangga dengan sistem proses itu. Dan kita ada proses unimpat ni dipanggil tanding, pilih, menang dan tadbir. Ini yang unik buku ni, relevan, rakyat kena tahu perkara ini. Buku ni kita berharap akan menjadi satu khazanah, is asset for time being untuk rakyat. Ya, bukan saja kepada pembaca tapi pemerhati, pengkaji keseluruhan. Yang keseluruhan. Dan satu lagi komponen yang menarik ialah kronologi. Apa yang berlaku dalam setiap tahun daripada tahun 1995, 1999 pilihan raya pertama lepas merdeka sampai tahun ini, tahun 2001, sehingga darurat diumumkan. Semuanya ada berkaitan dengan proses pilihan raya. Yang ini kita tak dapat di mana-mana sumber. Kita sekalikan koleksi himpunan fakta, statistik, sistem perkembangan sistem pilihan raya, kronologi. Dan kita juga sediakan satu bahagian dipanggil trivia. Trivia yang menarik. Contoh wakil rakyat yang paling lama bertanding dan menjadi wakil rakyat Indonesia. Ada beberapa tokoh. Contoh undi paling kecil dalam pilihan raya tertentu. Dan kita juga menyediakan keputusan penuh pilihan raya 14 yang berlaku yang telah diadakan 2-3 tahun lepas. Semua 800 kawasan Dewan Negeri dan Parlimen. Keputusan penuh kita sediakan dalam buku ni. Yang boleh jadikan panduan untuk kita menghadapi pilihan raya umum ke-15. Yang semua calon boleh buat perbandingan antara keputusan tahun lepas, pilihan raya lepas atau tahun 2018 dengan pilihan raya umum yang akan datang, yang 15 yang akan datang. Mereka boleh buat perbandingan. Kita menyediakan ruangan untuk mereka mengisi siapa calon nak bertanding, siapa calon akan bertanding, apa keputusan mereka bakal mereka perolehi pada dalam pilihan umum 15 yang akan datang bila masa. Semua ni kita sediakan. Saya kata buku ni semuanya segala-gala all in sepusat. Okey doktor. Baik, kalau kata sebelum kita akhiri sesi ini, kalau boleh saya lingkupkan semualah satu soalan tapi mengandungi mungkin 3 bahagian yang berbeza. Okey. Bagaimanakah buku ini boleh membantu pembaca untuk memahami kewibawaan pilihan raya demokrasi itu sendiri, dan juga apakah keunikan
buku ini berbanding buku-buku yang lain yang terdapat di pasaran, yang banyak ada di pasaran tentang topik pilihan raya, dan juga apakah persoalan-persoalan yang bakal terjawab dengan membaca buku ini. Kalau boleh Doktor ceritakan. Ya, kita semua orang tahu proses dan sistem. Semua orang tahu undang-undang pilihan raya. Contoh pilihan raya, akta kesalahan pilihan raya. Lepas tu ada peraturan perjalanan pilihan raya. Benda tu menceritakan secara teori. Akta tu biasa undang-undang lebih kepada teori. Tapi buku ni memperincikan the proses. Contoh saya bagi kita menyatakan tentang proses kita kena tahu siapa stakeholder pilihan raya. Kita ceritakan dalam bentuk satu raja. Stakeholders pun ada lebih kurang 20 stakeholders. Bermaksud daripada stakeholders pembubaran sampailah mahkamah. Kemudian every proses stakeholders ni ada demi proses. Katakan kita proses pilihan raya, pengundi hari mengundi. Apa punya proses? Kita dari rumah kita bergerak, individu kita bergerak dari rumah ke tempat mengundi kita beratur, kita kena cek kita punya status sebelum kita masuk pusat mengundi. Bila kita beratur, kita akan dipanggil giliran untuk masuk pusat saluran, kita masuk, kita akan beri nama kita akan diperiksa lagi sekali, lepas itu kita akan beri kita undi, lepas itu kita akan pergi ke tempat mengundi, kita memangkah. Proses memangkah tu ada dia punya cara-cara. Lepas itu kita masukkan peti undi yang betul, sama ada negeri ataupun parlimen. Semuanya bermaksud setiap proses tu kita uraikan dalam bentuk rajah orang mudah untuk faham. Ya, betul. Saya kiranya dalam buku ni dah diterangkan dengan lebih lanjut lah. Pembaca boleh dengan data-data dan dengan perincian yang diberikan itu akan membantu pembaca untuk memahami keseluruhan proses pilihan raya. Okey, baik Doktor. Jadi saya rasa kita terima kasih di atas penerangan yang sangat terperinci yang diberikan pada kami hari ini. Dan sebelum kita tamatkan, saya ingin ucapkan tahniah sekali lagi di atas penerbitan buku ini daripada kami penerbit Yusri Melaya, dan diharapkan bahawa buku ini akan memberikan satu kejayaan dan juga mendidik rakyat tentang keseluruhan proses pilihan raya itu. Okey, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada pihak penerbit Universiti Malaya dan rakan-rakan media yang datang di rumah itu untuk kami menghimpunkan maklumat daripada semua pihak SPR, Data Penerangan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Bersama hari ini, pagi yang tenang dan damai ini, saya bersama dengan seorang tokoh yang tak asing lagi. Saya kira beliau sudah cukup masak dengan geografi pilihan raya di Malaysia, seorang yang sangat berpengalaman dalam proses pilihan raya sendiri. Saya bersama dengan Tan Sri Abdul Rashid. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Masih baik lagi, umur saja yang meningkat. Okey, jadi sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan ni, kita ingin mengucapkan tahniah kepada Tan Sri atas penerbitan buku Pilihan Raya Demokrasi di Malaysia ni, sebuah buku yang saya kira sangat menarik dan boleh dikatakan yang unik. Buku ini mengandungi pelbagai data yang kita sangat perlukan, sangat yang tidak ada direkodkan di mana-mana dalam bentuk penulisan. Ya, mungkin data-data tu ada yang dikemukakan semasa selepas proses pilihan raya dan dibuat temu ramah secara langsung. Tapi yang ini adalah sebagai satu koleksi ataupun
mendokumentasikan bahan yang sangat penting. Jadi saya teruskan dengan soalan. Boleh Tan Sri ceritakan sedikit ataupun beri penerangan tentang kandungan buku ini dengan lebih lanjut. Silakan Tan Sri. Ya, ada 3 aspek penting lah dalam buku ini. Satu mengenai naratif yang sesuai mengenai pilihan raya demokrasi, khususnya yang dilaksanakan di Malaysia. Kita tahu pilihan raya demokratik ini bagi negeri-negeri negara-negara demokrasi, ianya adalah menjadi tulang belakang kepada cara-cara kerajaan ditubuhkan di negara-negara maju itu. Semua negara ini mempunyai undang-undang, peraturan dan kaedah-kaedah yang sesuai dengan keadaan social order di negara masing-masing. Kita juga berkeadaan begitu. Mula-mula kita diperkenalkan dengan first past the post, dan ini diterangkan dalam buku ini apa dia yang pihak British dulu bantu kita untuk mewujudkan struktur atau proses demokrasi. Ya, proses demokrasi pilihan raya di negara ini. Ada aspek sejarahnya di sini. Ya, jadi aspek itu kita terangkan. Kemudian apa jua yang terlibat di dalam democratic election ini kita uraikan di dalam buku ini. Jadi bagi mereka yang tidak begitu fasih dengan keadaan elektoral demokrasi ini, bolehlah meneliti telaah jika dapat maknanya pembaca boleh mengetahui lebih lanjut menerusi buku yang Tan Sri ini. Itu aspek pertama buku ini. Ya, aspek pertama. Aspek dua ialah detail mengenai proses-proses pilihan raya. Apa jua persoalan yang timbul di dalam pilihan raya. Kita tahu pilihan raya ini prosesnya mengandungi tidak kurang daripada 30 perkara yang perlu diketahui secara detail dan difahami kerana ia melibatkan undang-undang. Jadi ini berasaskan pada undang-undang yang ada yang sejak merdeka telah diubah, khususnya peraturan-peraturan yang melibatkan pencalonan, pengundian, pengiraan undi dan sebagainya telah diubah suai sedikit sebanyak. Dan ini aspek yang amat penting lah, yang perlu diketahui. Dan yang aspek yang penting saya kira bagi semua pihak yang berminat di dalam pilihan raya, dalam politik pilihan raya dan sebagainya, dan researchers di universiti, sekolah-sekolah menengah dan sebagainya, untuk mengetahui data mengenai apa yang telah berlaku dalam pilihan raya. Ya, daripada pilihan raya pertama pada yang terakhir baru-baru ni. Jadi semua data tu ada di situ, tak perlu lagi pergi cari sana cari sini. Ya, betul. Jadi ini yang amat penting. Amat penting yang saya kata buku ini saya sendiri pun bila saya tengok dia kata ini all in one macam ni amat baik untuk semua pihak, dan pihak-pihak ini mesti mendapatkan buku ini sebagai rujukan, dan pihak-pihak yang di universiti khususnya mereka perlukan data-data ini. Ya, baik Tan Sri. Apakah sumber inspirasi yang menjadi kepada tercetusnya idea untuk menerbitkan buku ini?
Saya menulis banyak benda tentang pilihan raya. Buku pun ada tentang pilihan raya dulu. Jadi itu dulu. Jadi sekarang ni setelah saya bersara daripada urusan ini, dan kerajaan memilih saya untuk memfungsikan suatu badan untuk mengkaji ERC. aspek-aspek ERC itu, aspek-aspek pilihan raya di negara ini. Jadi selepas tamat itu saya rasa saya banyak perkara yang kalau saya tidak bukukan akan hilang begitu sajalah. Itu pengalaman dan pengetahuan yang saya rasa tak adil lah. Sebagai pentadbir saya rasa elok juga saya luangkan masa untuk meninggalkan apa yang saya ketahui, Meninggalkan ilmu itu kepada masyarakat umum lah. Ini sumbangan saya kepada negara. Terima kasih Tan Sri. Jadi kalau kita tengok kan buku ni kan dia sangat menarik untuk dibaca, tapi boleh Tan Sri ceritakan apa yang message yang cuba disampaikan melalui buku ni? Simple. Message ialah kita mempunyai sebuah negara demokrasi dan mengamalkan democratic election. Jadi bila itu yang dilakukan, kita semua sebagai rakyat tanggungjawab mesti mengetahui secara mendalam apa yang dihidangkan, apa yang kita harus lakukan, dan sama ada apa yang dihidangkan itu sesuai atau tidak. Kita boleh menjadi masyarakat yang kritikal, boleh mengkritik, boleh mencadangkan perubahan dan sebagainya. Itu sebab bila saya menduduki sebagai pengurusi ERC, kita mengukakan berbagai cadangan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika ada dan sebagainya. Tapi dalam buku itu pun kita ada nyatakan jugalah di mana kita lemah dan sebagainya. Tapi itu bukan bermakna kita telah gagal menjalankan democratic election ini. Kita telah sebenarnya berjaya. Apa pun kelemahan yang ada, kita telah adakan pilihan raya yang bebas dan adil, dan kerajaan yang ditubuhkan adalah kerajaan yang legitimate, yang sah. Baik. Okey, pada pendapat Tan Sri, golongan pembaca yang akan membaca buku ini, bagaimanakah buku ini dapat membantu mereka dalam memahami kewibawaan pilihan raya demokrasi? Saya nak syorkan semua parti politik beli secara pukal dan bagi-bagikan kepada mereka yang aktif dalam parti, yang akan membantu parti di dalam pilihan raya. Begitu juga bagi calon-calon dan pembantu-pembantu mereka. Buku ini jangan tinggal di belakang. Buku ini adalah amat sesuai sebagai rujukan. Apa jua yang terkilat, buka aja ada. Jadi ini golongan yang relevan Jadi inilah perkara yang ini. It has to be handy. Bawalah, kepitlah ke mana kita pergi, nak reference, nak tahu apa dalam pilihan raya tu, buka, insya-Allah ada. Jadi data-data yang dia memang cukup lengkap cukup lengkap. Orang kata cukup penerapannya, cukup dimasak dan orang kata sangat padat dan berinformasi untuk orang kata bukan saja pengkaji tapi pembaca walaupun orang awam. Saya pilih Manimaran, Dr. Manimaran, dia buat research banyak tentang pilihan raya ni. Jadi dia pandai cari data. Jadi menguasai apa semua tu. Yang ni naratif ni saya sediakan, dan data dan maklumat yang payah nak cari semua. Yang tidak ada, yang ataupun tidak. Dr. Manimaran ni pandai, tak tahu mana dia dapat, tapi ini adalah satu bentuk bantuan yang amat besar bagi pembaca lah yang nak mengetahui. Okey. Jadi kita dah tahu golongan pembaca. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan lebih lanjut keunikan yang ada pada buku
pilihan raya demokrasi di Malaysia? Ya, saya dah bagi tahu di awal tadi aspek-aspek penting ya. Inilah keunikannya yang kita tahu. Kita nak aspek apa? Naratif tentang pilihan raya demokrasi itu sendiri. Kemudian soal jawab mengenai pilihan raya itu A ke Z. Dan yang terakhirnya ialah apa jua maklumat, data yang kita tak, kalau nak cari sendiri makan bulan. Ya, boleh dapat. Ya. Jadi ini antara satu aspek keunikan yang tak terdapat dalam buku-buku yang kita tahu banyak buku di pasaran. Buku-buku tentang pilihan raya, buku-buku yang menceritakan tentang proses pilihan raya, perbandingan antara pilihan raya yang lepas-lepas. Tapi ini adalah antara ciri-ciri unik yang ada dalam buku. Uniknya semua ni diatur secara kemas. Secara komprehensif. Masuk. Teratur. Tak banyak masa akan ruang. Kita nak tahu apa ada dah. Dia dah tahu dah ruang mana nak kita tengok untuk mendapatkan data dan maklumat yang diperlukan. Okey. Mungkin yang terakhir kalau kita boleh bertanya soalan satu lagi pada Tan Sri sebelum kita akhiri perbincangan ini. Apakah antara persoalan-persoalan yang akan dijawab ataupun yang terjawab melalui buku pilihan raya? Ya, pokoknya adakah pilihan raya kita ini demokratik atau tidak? Sama ada negara ini telah berjaya menyediakan wadah, ya, suatu bentuk pilihan raya yang betul-betul kirakan sesuai dan telah berjaya untuk memberikan sesuatu yang masyarakat umum mahu, kebebasan dan keadilan dan hak untuk memilih. Baik, terima kasih Tan Sri. Tadi sebelum rakaman ni kita ada bersembang tadi. Cuma mungkin satu soalan bonus lah kalau saya tanya kepada Tan Sri lah. Antara COVID-19 dan pilihan raya, antara tuntutan keselamatan kemaslahan rakyat dan tuntutan perlembagaan. Kalau Tan Sri boleh komen, manakah yang lebih penting? Ya, baguslah, simple komen akan baik. Pilihan raya ini untuk menentukan bahawa rakyat dapat diberi peluang untuk memilih wakil rakyat dan juga kerajaan yang sah. Kesahan itu, sah ni dalam bahasa Inggerisnya legitimate. Legitimacy itu perlu dalam penubuhan kerajaan. Kalau kerajaan itu tidak legitimate, ia akan menimbulkan masalah all the time. Ada gangguan-gangguan lah. Impak pada ekonomi, dan masyarakat pun tak tu, dan parti-parti politik pun tidak puas hati. Jadi all the time ada masalah politik dalam negara. Ini mesti diselesaikan. Sebuah negara yang memerintah, sebuah kerajaan yang memerintah itu mesti mendapat mandat secara legitimate. Baik, kita dah berkata satu perbincangan yang saya rasa agak amat komprehensif mengenai buku dan juga isu-isu semasa. Jadi terima kasih Tan Sri kerana bersama kami hari ini, dan saya harapkan buku ini akan menjadi satu kejayaan kepada Tan Sri penerbitan dalam penerbitan buku ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.
Nama saya Muhammad Taqiyuddin dan ini merupakan rakan saya, Sufian Mansur. Kami merupakan pensyarah di program Sains Politik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami berada di sini untuk bercakap sedikit mengenai buku yang baru saja kami diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaya pada bulan Ogos yang lalu. Bukunya bertajuk 7 Hari Panjang, Saga Sheraton. Saya yakin semua rakyat Malaysia mengetahui istilah Saga Sheraton ini yang telah menjadi terkenal. Satu peristiwa penting dan penuh dramatik yang berlaku dalam tempoh 7 hari di hujung Februari 2020. Okay? Saya namakan buku ini Saga. Kami namakan buku ini Saga sebagai menggambarkan betapa dramatik dan betapa tegangnya peristiwa yang berlaku sepanjang tempoh 7 hari itu. Dan kata nama Sheraton tu diambil, kita tahu kenapa kata nama Sheraton tu diambil, kerana inilah tempat di mana bermulanya apa yang dipanggil sebagai langkah Sheraton. Okay? Ada yang memanggilnya kudeta Sheraton dan berbagai-bagai lagi lah yang dipasangkan dengan adjektif Sheraton itu. Hotel yang merupakan lokasi di mana berlakunya perjumpaan terancang. Perjumpaan terancang bagi menjalankan apa yang dipanggil sebagai apa istilah tu, the alignment, pensejajaran semula, penjajaran semula kuasa. Itu istilah yang lebih lunak lah sebenarnya. Okay? Penjajaran semula kuasa. Dan kita tahu peristiwa 7 hari telah menyebabkan jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan yang baru saja memerintah selama 22 bulan ke tangan sebuah pakatan politik baru yang kemudiannya diberi nama Perikatan Nasional, PM. Ada 11 bab di dalam buku ini. Seperti yang kalau tuan-tuan beli buku ini, ada 11 bab. Bermula daripada artikel editorial yang ditulis oleh saya dan Dr. Sufian, sehinggalah diakhiri dengan tajuk Krisis COVID-19, Selamatkan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Sebab buku ini berhenti pada saat negara sedang dilanda krisis COVID. Kita sedang berada dalam peringkat PKP pada waktu itu. Jadi ada 11 tajuk di sini dan ianya merupakan tajuk-tajuk yang banyak diperkatakan oleh masyarakat dan juga penganalisis, dan kami telah sedaya upaya membahagikan tajuk-tajuk berkenaan untuk ditulis oleh setiap seorang penyumbang. Jadi kita harapkan kepelbagaian tajuk-tajuk ini akan dapat memberikan dimensi yang pelbagai terhadap semua isu-isu yang berlaku, bukan sahaja sepanjang 7 hari itu, tetapi juga dalam tempoh sepanjang 20 bulan sebelum berlakunya langkah Sheraton itu. Jadi apabila kita bercakap tentang soal langkah Sheraton itu sendiri, kita tidak harus melihat perkara itu secara berasingan. Kita harus lihat juga apa yang berlaku 20 bulan sebelum itu, yang kemudiannya mendorong kepada berlakunya 7 hari panjang itu. Saya sendiri selain pada artikel editorial menyumbang satu lagi bab yang ditulis oleh saya sendiri secara berseorangan. Begitu juga Dr. Sufian. Biasalah bila buku suntingan ni kita ada satu artikel editorial dan satu artikel utama. Dan satu artikel yang ditulis oleh saya itu bertajuk artikel kedua buku ni, Mencari Kaiser Soze dalam Krisis Sheraton. Ramai bertanya kepada saya, apakah makna istilah Kaiser Soze ni? Kaiser Soze ini merupakan watak mitos di dalam satu filem tersohor yang pernah dihasilkan, iaitu The Usual Suspect. Kaiser Soze ini merupakan lambang kepada soal kemistikan, kelicikan dan juga sesuatu yang misteri. Dia tidak wujud. Dan kalau tuan-tuan perempuan pernah menonton filem The Usual Suspect, of course saya sarankan tuan-tuan perempuan menonton filem itu sebelum membaca bab saya ini. Tuan-tuan perempuan akan dapat menyaksikan betapa plot filem itu berlangsung dalam keadaan yang cukup berbelit-belit. Dia bukannya plot yang lurus macam kita tengok filem Hindustan dan sebagainya. Kejap A, kejap C, kejap B, kejap D, kejap Z. Begitulah plot filem itu. Jadi saya cuba transferkan apa yang berlaku dalam filem itu bagi menggambarkan apa yang berlaku dalam krisis Sheraton itu. Kerana dalam 7 hari itu kita dapat tengok betapa plotnya berbelit-belit. Plot yang berbelit-belit, dipenuhi kejutan,
hari ini A, esok B, lusa C. Jadi itulah yang saya cuba gambarkan dengan plot yang cukup bersimpang siur dalam 7 hari tersebut. Dan saya cuba nak gambarkan secara lebih dekat siapa sebenarnya Kaiser Soze. Kalau dalam filem Usual Suspect tu, pada akhir filem, tuan-tuan perempuan akan berasa tertipu. Tuan-tuan perempuan akan berasa tertipu kerana sebenarnya rupanya Kaiser Soze ni dialah yang merancang segala-galanya. Jadi dalam artikel saya itu, saya cuba nak adapt watak tu ke dalam apa yang berlaku sepanjang 7 hari panjang tu, dengan melihat siapakah sebenarnya yang jadi perancang utama dalam krisis yang berlangsung 7 hari itu. Jawapannya ada dalam buku ini. Saya tidak mengatakan itu jawapan mutlak, tetapi untuk kita fikirkan bersama, untuk kita renungi bersama, dan saya tidak ada satu pun jawapan yang mungkin dapat memuaskan hati semua pihak. Seperti juga misteri filem The Usual Suspect yang masih dikatakan hingga kini, siapakah sebenarnya Kaiser Soze? Begitu jugalah yang saya cuba bangkitkan di akhir buku ini dengan menyatakan ia merupakan satu misteri. Mungkin you boleh kata Mahathir, mungkin you boleh kata Zahid, mungkin you boleh kata Najib ke, atau mungkin you boleh kata Azmin. Tetapi pada saya jawapannya terbuka. Kerana setiap dari mereka mempunyai peranan masing-masing. Dan mungkin setiap seorang dari mereka sendiri layak untuk digelar sebagai Kaiser Soze. Itu bab yang ditulis oleh saya. Jadi saya serahkan pada rakan saya, Dr. Sufian, untuk meneruskan. Okey, terima kasih kepada Dr. Taki telah pun membicarakan tajuk ini daripada awal, bagaimana pembikinan buku ini bertitik tolak daripada kes apa dengan sebagai langkah Sheraton itu yang telah pun membawa kepada terdetiknya bahawa perlu dilakukan satu rakaman yang penting dalam sejarah Malaysia itu, sebab dari segi politiknya kita tidak pernah berlaku keadaan sedemikian di mana kita lihat bahawa perubahan seperti penjajaran seperti kata oleh Dr. Taki sudah dimaklumkan, di mana kita dah lihat bahawa perubahan itu bukan lagi ditentukan oleh pilihan raya tetapi bentuk-bentuk lain. Dan ini kita lihat dalam proses pembikinan ini, sebenarnya idea itu telah pun datang daripada Dr. Taki lah. Dia pun telah pun bercakap dengan saya bagaimana kita nak membentuk satu kumpulan, menulis satu langkah tentang krisis ini berlaku, ataupun langkah Sheraton ini dilakukan. Jadi dia berhubung saya, dan ketika itu pun saya setuju untuk terlibat dalam pembikinan buku ini, sebab saya akan membicarakan bahagian saya lah, iaitu bahagian Sabah Sarawak itu sendiri dalam proses sedemikian, dan juga cantuman daripada politik juga sejarah dalam ini telah memperkembangkan lagi kerjasama ini dalam penghasilan buku ini, di mana beberapa ahli-ahli sejarah pun terlibat dalam hal ini. Contoh dalam aspek kalau kita lihat kepada peranan ini Tuan Agong ditulis oleh Profesor Mahdir Dr. Muhammad, yang banyak membicarakan tentang bagaimana kuasa yang di Tuan Agong untuk menentukan palihan kuasa itu, di mana dia telah meneliti bagaimana peranan yang tentang institusi beraja itu yang penting dalam penentuan pemerintahan tersebut, dan juga beberapa lagi saya lihat berkenaan dengan ahli-ahli sejarah itu menulis tentang yang satu itu adalah tentang media suhur. Itu satu lagi perkara penting dalam politik hari ini. Dari dulu lagi kita lihat sistem media ini, sosial khususnya, bagaimana mempengaruhi politik Malaysia itu. Dan ini dilihat oleh salah seorang daripada penulis kami, iaitu Muhammad Sazwan Mokhtar, yang melihat bagaimana trend itu berubah setiap hari. Sekejapnya kita lihat bahawa dan yang menariknya dalam apabila dia membicarakan hal ini adalah di mana dia meletakkan bahawa Muhyiddin itu tidak nampak sebenarnya peringkat awal, hanya nama Mahathir itu sendiri naik dalam tempoh tersebut. Dan yang menariknya juga apabila Dr. Taki menyebut saya untuk menulis itu, dia kata khas untuk Sabah Sarawak. Ini yang menarik jugalah, kita lihat bahawa saya juga meneliti tentang politik Sabah Sarawak juga lah sini. Jadi apabila saya diberi tugas itu, saya cuba juga mencari sumber-sumber yang terlibat dalam
membikin ataupun melahirkan artikel ataupun bab saya ini. Saya juga mencari orang yang dekat dengan politik, ya, parti-parti politik di Sabah. Waktu itu pun nak balik Sarawak tak boleh, sebab kita lihat bahawa ataupun Sabah pun tak boleh, sebab kita nak terbang pun PKP dan sebagainya, kuarantin dan sebagainya tak boleh. Jadi mediumnya lah telefon je lah. Saya sempat saya berterima kasihlah kepada informer saya daripada pihak kementerian juga sudi bercakap, memberi maklumat kepada saya tentang apa yang berlaku sebenarnya, pemikiran pihak dari Sabah Sarawak itu sendiri, ya. Di mana kita lihat bahawa sering dikatakan dalam media sosial ketika itu bahawa PAS, Parti Islam itu sebagai kingmaker, tapi bagi saya melihat itu tidak berlaku sedemikian, ya. Sebab apa yang saya fahami bahawa PAS sudah menyokong pihak Muhyiddin itu sendiri sudah ada, tapi di sini pada gapnya muncul di situ adalah Sabah Sarawak. Itu dalam penulisan saya menulis itu daripada simpanan tetap kepada kingmaker, di mana kita lihat dulu Sabah Sarawak ini hanya sebagai pencukup kepada kemenangan Barisan Nasional ketika itulah, sebelum 2018 itu sendiri, ya. Dan kali ini dia sudah berubah. Dia boleh menentukan. Sebab mengapa saya boleh kata kesedemikian? Kerana kedua-dua pihak, contohnya kalau kita lihat kepada pihak PH ketika itu dan juga pihak ketika itu mungkin Muafakat Nasional, Muafakat Nasional cuba menarik sokongan itu. Dan juga apa yang menarik, mereka tidak memberi satu jawapan yang jelas. Sebab bila saya menulis itu, mereka kata menyokong Mahathir. Mahathir bahagian mana? Sama ada Mahathir itu PH atau Mahathir itu Muafakat Nasional. Itu satu persoalan yang dalam hal ini, ya. Dan satu juga menarik apabila Dr. Taki sudah berkata bahawa isu ini semuanya telah dirancang awal, ya. Dan kita lihat bahawa senario itu sebagai ada pihak daripada Sarawak GPS ketika itu terlibat dalam perundingan itu, tetapi dinafikan oleh pemimpin utama Abang Johari ketika itu. Itu yang menariknya, sebab dia Sabah Sarawak ini dia menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan itu. Itu yang menarik sama di Sabah dan Sarawak kita sendiri, sebab kedua-duanya mempunyai kerusi yang agak selesa kalau diberi ataupun menyokong kedua-dua pihak itu, sama ada Muafakat Nasional ataupun Pakatan Harapan ketika itu. Tapi mereka meneliti isu ini dengan lebih mendalam, khususnya di Sarawak. Kita bisa bahawa penting sekali adalah MA63 yang cuba diperjuangkan, tetapi dalam perkara yang paling penting adalah hubungan sebenarnya Pakatan Harapan dengan Kerajaan Sarawak yang tidak mesra. Itulah menyebabkan sokongan itu lebih kepada Muafakat Nasional, iaitu memberi sokongan kepada Muafakat Nasional. Sebab kita lihat kenyataan-kenyataan pemimpin Pakatan Harapan khususnya di AP misalnya tidak begitu memberi satu hubungan baik pada pemerintahan 22 tahun itu sendiri. Dan begitu juga di Sabah itu. Sabah dia banyak parti-parti kecil. Dia berdasarkan nombor itu sendiri. Even satu parti A Star itu, Mr. Jeffrey Ketingan, kita lihat bahawa dia mengatakan bahawa jumlah mereka itu penting juga dalam penentuan pembentukan kerajaan itu sendiri. Dan juga titik tolak kepada kesemua ini adalah mereka kata adalah untuk kestabilan politik Malaysia itu sendiri. Jadi sokongan itu lebih kepada Muafakat Nasional lah dalam pembikinan itu, yang kata bahawa ini menjadi kingmaker dalam urusan inilah. Jadi itulah proses penulisan isi kandungan yang buku yang saya tulis, ya. Jadi saya rasa untuk ending ataupun untuk editing itu rasa Dr. Taki boleh melihat bagaimana pemikiran akhirnya itu, ya. Kita lihat kepada bagaimana kita alhamdulillah lah on time. Hanya 3 bulan saja. 3 bulan. Barangkali buku paling singkat kita siap, ya. Ya, paling singkat. Dan kami berterima kasihlah kepada pihak penerbit UM. Ya. Kerana sanggup menerbitkan buku akademik dalam tempoh 3 bulan. Tak pernah. Ya. Itu sesuatu, dan kami dalam tempoh PKP pula tu. Ya, dalam tempoh PKP. Ini
sebenarnya buku PKP sebenarnya. Kerana semuanya disiapkan oleh Tempo PKP dan kita mengucapkan tahniah kepada semua penyumbang lain lah yang terlibat dalam buku ni, Dr. Muhammad Nazri, Profesor Madya Muhammad Samsudin, Profesor Madya Dr. Siti Daud, Profesor Faridah Jalil, Encik Muhammad Syazwan Mokhtar dan dua orang pelajar, Syah Muhammad Akmal, Ashraf Ahmad Hadi, Dr. Irwan dan juga seorang lagi calon PhD, Dr. Muhammad Rahimi Hassan. Kami mengucapkan terima kasih lah ke atas kerjasama mereka dalam menyiapkan buku ini. Dan saya sebenarnya Dr. Sufian memang dalam bab ni, buku ni diterbitkan bulan Ogos. Tapi pada waktu tu belum ada lagi cerita tentang Sabah yang berlaku PRN baru-baru. Tapi Dr. Sufian dalam artikel beliau memang telah beliau nyatakan wujudnya kemungkinan besar bahawa Sabah juga boleh mengalami lompat parti seperti yang kita baru saksikan. Jadi saya rasa ketelahan tu telah menjadi kenyataan. Di mana kita lihat walaupun saya kata bahawa dia mempunyai warisan ketika mempunyai majoriti besar dalam politik Sabah, kerajaan Sabah, tetapi tidak kekal juga akhirnya pilihan raya Sabah muncul, di mana kita lihat bahawa ramai yang menyertai pihak Mahkamah Nasional dan Perikatan Nasional kita lihat dalam konteks tersebut. Dan ini yang kita lihat bahawa ramalan saya melihat tentang keadaan politik di Sabah itu sendiri, dan menunggu juga di Sarawak lah apa yang berlaku hari ini. Kita tahu bagaimana kita lihat respon mereka dalam keadaan politik semasa itu sendiri. Jadi saya rasa itu saja, Dr. Sufian, kan? Itu je. Kami mengharapkan tuan-tuan perempuan boleh mendapatkan buku ini daripada penerbit Universiti Malaya ataupun daripada Shopee. Boleh pesan lanjut daripada mereka. Dan kita mengharapkan karya-karya begini akan terus diberi sokongan lah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada penerbit UM terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan dalam menerbitkan buku ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak penerbit dan juga terima kasih kepada semua yang terlibat dalam buku, terutamanya Taki yang memberi peluang kepada semua orang terlibat dalam penulisan buku tersebut. Assalamualaikum.